Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bibulughi Ramadan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu katsirul fadli wal judi wal ihsan. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Fadil Ustaz pengurusi majlis, semua warga kerja majlis daerah Ketereh, Al-Fadil, tuan-tuan imam, yang terkuasa Masjid Kadok, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jalla, kerana pada malam yang mulia ini, iaitulah terkumpul padanya dua kemuliaan, iaitu mulianya malam Jumaat dan mulianya majlis ilmu yang kita ada. Jadi apabila berkumpul banyak kemuliaan, insya-Allah ditambah lagi dengan berkumpulnya orang-orang mulia di tempat yang mulia, maka kita akan menjadi manusia yang berbahagia insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita hari ini duduk kira dengan jari dah, mana Ramadan akan sampai kepada kita. Ramadan tahun 1437 yang akan sampai hanya beberapa hari sahaja lagi. Nabi SAW apabila tiba Ramadan, Nabi beritahu kepada para sahabat, atakum Ramadan, datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkati. Sebab apa bulan ini dinamakan bulan mubarak, bulan yang diberkati? Sebab terkumpul dalam bulan Ramadan itu banyak perkara-perkara yang Allah sediakan bagi orang mukmin, orang-orang yang beriman, dengan limpahan rahmat Allah Ta'ala, dengan keampunannya, dengan pembebasan daripada api neraka. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah Ta'ala telah fardukan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka padanya pintu-pintu langit untuk diangkat amalan-amalan yang begitu banyak. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka Jahannam. Jadi kata di para ulama, sama ada pintu neraka itu memang ditutup, ataupun hadis ini menunjukkan bahawa lorong-lorong ke neraka agak sempit, kerana Allah Ta'ala beri kepada kita lorong ke syurga luas, tapi malanglah kalau kita pergi merangkak juga ke lorong sempit, meninggalkan lebuh raya yang begitu cantik. Maka Nabi memperingatkan, wa tughallu fihi maradatus syayatin, diikatnya syaitan-syaitan yang jahat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, pada bulan Ramadan ini Allah Ta'ala letakkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Cuba tuan-tuan kira, ambil pen, buka kalkulator, tanda 1000 bulan tu banyak mana? Lama mana 1000 bulan? Jawab dianya 83 tahun 4 bulan. Maknanya kita beramal satu malam tu saja, gandaan pahala 83 tahun lebih. Kenapa Allah Ta'ala gandakan bonus yang besar ini? Sebab dia nak orang panggil umat ini berlaku cross line. Mari kemudian nak selesai cepat pada hari kiamat. Dalam hadis lain Nabi kata, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah, kita ni rombongan yang terakhir keluar ke dunia. As-sabiqun, orang yang terawal
selesai masalah pada hari kiamat. Mana kalau kita zaman kita hari ni, dia panggil golongan VIP, mari lambat balik cepat. Itu ibarat kata mudahnya. Kalau orang VIP ni kalau naik kapal terbang, dia mari ke dia sekali, dekat nak tutup pintu kapal terbang baru dia masuk. Nak turun tutup tabir dulu, keluar apa tu barulah kita jujur. Maknanya bila Allah SWT nak beri anugerah kepada umat ini, umat Nabi SAW, tuan-tuan saya sebut nama Nabi terus selawat. Kita ambil peluang, di samping kita berkuliah, bertazkirah, kita juga jadikan majlis kita ni majlis selawat. Sebab Nabi SAW sebut, aksiru alayya minas salah, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada malam dan hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kamu itu akan dibawa ke Nabi SAW. Kita duduk selawat sini, selawat kita online. Banyak sebenarnya istilah-istilah yang digunakan oleh sains moden hari ini mendekatkan kita kepada umur ghaibi, benda-benda ghaib yang kita tak nampak dulu, lah ni nampak. Jadi dalam hadis tadi Nabi kata apa? Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Tuan-tuan ambil ayat ni masuk dalam kepala. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, itulah orang yang terhalang daripada rahmat Allah. Bagi saya, kata-kata yang terakhir ini sangat-sangat mencemaskan kita, sangat-sangat memberi perangsang kepada kita supaya kita berusaha untuk tidak menjadi manusia yang terhalang daripada rahmat Allah. Orang yang tak dapat Lailatul Qadar, orang yang tak dapat beribadat pada bulan Ramadan, maka kita kesalilah bahawa itulah kata Nabi, man faqad hurima, orang itu telah terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kata Syekh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, Ibn Rajab kata apa? Hadzal hadis aslun fi tahniyatin nas ba'duhum ba'da bi syahri Ramadan. Hadis ini menjadi asal sandaran kita untuk mengucap tahniah sama-sama kita dengan ketibaan bulan Ramadan. Jadi sebab apa? Sebab berapa ramai orang yang berdoa minta nak sampai ke Ramadan, tapi akhirnya tak sampai. Mungkin kalau kita duduk di masjid ni, ahli masjid, imam-imam, dia tahu seminggu nak puasa ni berapa kubur dah kita gali, berapa orang dah kita salat, bermakna mereka tak sampai ke Ramadan. Kalau kita nak baca orang-orang dulu yang begitu awal lagi berdoa tentang minta sampai ke Ramadan, kita juga patut berdoa sebagaimana kata di Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullahu ta'ala, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Orang-orang soleh di zaman dulu berdoa 6 bulan nak sampai ke Ramadan. Selepas Ramadan mereka berdoa pula supaya Allah Ta'ala sampaikan mereka ke Ramadan. Bila masuk je bulan Rajab, kedengarlah suara-suara imam berdoa, wa ballighna Ramadan, sampaikan kita ke Ramadan. Cuma kadang-kadang kita minta sampai ke Ramadan, tapi kita tidak minta nak buat apa di bulan Ramadan. Ada lagi satu doa yang menarik untuk tuan-tuan baca. Sebagaimana kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu ta'ala, kana min du'aihim, di antara doa golongan salafus salih, tuan-tuan boleh ikut sekali, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Payah juga banding tak aja katanya. Kita coba kata biar ingat, biar mudah. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li
wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi makna dia sangat menarik. Allahumma sallimni li Ramadan, sampaikan aku ke bulan ke Ramadan. Bila sampai Ramadan apa nak buat? Wasallim li Ramadan, ataupun wasallim Ramadan li, serahkanlah Ramadan itu dengan penuh keberkatan itu untuk kita beribadat dalamnya. Kemudian wa tasallamhu minni mutaqabbala, kemudian terimalah Ramadan itu daripada kami. Segala amal yang kita dah buat, terima. Jadi bagiannya doa yang diriwayat oleh Yahya bin Abi Katsir, dia panggil bahasa moden kata komprehensif, lengkap, minta sampai, minta dakwah hijau, dan minta kabul. Itu dia panggil kesempurnaan ibadat kita, yang itu yang kita nak. Sebab kita ni dua ya. Yang pertama sekali kita nak minta Allah hidayahkan kepada kita boleh beribadat. Kita tak usah kata apa para jemaah sekalian, secara realiti hidup kita hari ni, kita boleh tengok satu hari 24 jam yang kita lalui ini bagaimana keadaannya. 24 jam tu ada kalanya kita kelu lidah, tak boleh nak sebut pun nama Tuhan. Payah ustaz. Siapa dia kata payah? Doa yang maksur yang diajar oleh Nabi SAW semua kita ingat belaka dah. Anda ingat di sini pun kita dah sebut dulu, iaitulah doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa dia tak ingat doa ni? Cuba tanya. Tok kita nenek orang belakang pun ingat. Kalau tak ingatnya berapa? Berapa tak ingat? Nak doa ya tak ingat. Betul tak? Bila sampai situ kita kena muhasabah, tanya diri kita, ya Rabbi, malam-malam kita balik rumah ambil wuduk, solat, duduk atas tempat tidur, cakap dengan Tuhan. Tak mikir, ya Rabbi, apa dosa aku? Apa salahnya hamba-Mu ni sampai tak boleh nak sebut nama Engkau? Engkau beri kepada aku segala nikmat, segala kemudahan, segala kemewahan. Kita boleh bercakap daripada pagi sampai gelap, hak tak bolehnya sebut nama-Mu ya Allah. Biar meniti hai mata sebut gitu, insya-Allah taala Allah taala akan buka lorong-lorong yang baik untuk diberi peluang supaya kita sentiasa menyebut nama Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Bila sebut cerita ni, saya teringat pada seorang tokoh ulama yang hebat, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala. Ketika dia nak mati, nak meninggal dunia, mari sahabat-sahabat dia pakat mari ziarah. Biasa tok guru nak meninggal, orang pakat ziarah. Bila dia masuk tengok syekh dalam keadaan nazak, maknanya orang nampak ke tanda-tanda orang nak meninggal ni, kita nampak. Jadi anak murid ni duk memikir, Nabi sebut dalam hadis, laqinu mautakum, ajar kepada orang nak mati la ilaha illallah. Kita nak ajar mana tok guru besar? Macam mana nak ajar tuan syekh ni? Tak menasabah. Ini di antara kepincangan kita. Bila kita pergi ziarah tengok orang sakit, nak ajar mengucap takut. Tak boleh ajarnya, marah dia. Subhanallah. Bayangkan kalau kita sebut, kita jangan ajar, pergi kata dekat dia. Kita pergi dekat dia kat la ilaha illallah. Tengok mulut dia bergerak, senyap, bawa kata. Lama-lama ulai pula. Jadi bila mari anak-anak murid dia, dia kata tak boleh, kita kena amal juga sunnah Nabi ni. Nabi suruh ajar, kita kena buat. Dia pakat pergi baca riwayat hadis. Muka ulama hadis besar ni, kibar ulama. Haddasana fulan an fulan an fulan, sampai setengah jalan sebab tak boleh nak sambung. Masuk pula anak murid yang kedua pula, haddasana fulan fulan, tak boleh nak sambung. Tapi jalur riwayat hadis Abu Zur'ah tahu nak pergi mana riwayat. Itu dia panggil orang ulama hadis. Dia sendiri celek mata, dia sambung fulan an fulan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Senyap. Sampai situ mati. Kata di para ulama, Allah Ta'ala beri kemuliaan ulama hadis sebab lidah dia basah dengan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai daripada kalimah akhir la ilaha illallah, mati di situ. Anak murid tu dah sambung, dakhalal jannah,
insya-Allah orang ini masuk syurga. Tuan-tuan bayangkan betapa indahnya hidup. Jadi lagu mana kita nak suruh lidah kita ni sentiasa basah menyebut nama Allah Azza wa Jalla, kalau kita sendiri tidak sebut nama Allah, lepas tu di akhir hayat kita duk mengharapkan supaya kita dapat, maka mudah-mudahan kita kata kita dapat insya-Allah. Jadi Ibnu Rajab kata apa tadi? Hadis atakum Ramadan datang tadi memberi peringatan kepada kita bahawa biarlah kita peringatkan saudara-saudara kita. Di sinilah timbulnya mungkin pihak masjid, pihak majlis, pihak siapa saja pun, seminggu, 2 minggu nak Ramadan ni, semua pakak buat seminar, wacana, kuliah, tazkirah, semuanya tazkir, memperingatkan kita kepada kedatangan Ramadan. Sebab kalau kita tak peringat, para jemaah sekalian, kita ni duk bila hari, 5 hari lagi puasa lepas ni kata tak boleh makan dah lah, duk mikir hak tu. Lepas tu makan banyak, macam aku makan 2-3 hari ni, aku makan betul lah pula cuti sekolah, ya Rabbi, limonnya makan. Cuma kadang-kadang orang mari bisik juga, lagu mana ni ustaz, pakaknya menikah dekat puasa ni, kata tak apa, malam panjang kan. Cuma kalau tengok lain macam pagi-pagi kat heret wakil lain dah, dia kata kuan musim dia panggil musim ngawan nak kata tak, bahaya juga tu kalau kira-kira bahaya. Dia kata tak boleh gaya, kata gaya, orang nak buat gaya dah, biarnya pos, biarnya kahwin, tak ada masalah. Ini asal kepada apa? Hadis ini cantik tuan-tuan, tanda ambil kalimah akhir Nabi kata man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Taala, maka orang tu orang terhalang. Maka para ulama telah menyenarai pendek kepada kita bagaimana cara-cara kita nak mengambil, cara-cara kita nak apa? Nak menerima Ramadan. Seorang sahabat, as-sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan tanda cerita ni. Cerita ni bagi saya sangat-sangat penting. Orang pergi tanya Syekh Abdullah bin Mas'ud, kaifa kuntum tastaqbiluna syahra Ramadan? Tak Syekh, kalau kita ambil kita kat tuan guru lah, Tuan Guru Abdullah bin Mas'ud, bagaimana kamu para sahabat menyambut Ramadan? Soalan dia. Qal ma kana ahaduna yajra'u an yastaqbil al-hilal wa fi qalbihi mithqalu zarratin hiqdin ala akhihi muslim. Allahu akbar. Ibnu Mas'ud kata tidak ada di kalangan kami para sahabat yang berani menyimpan perasaan hik ni mana orang panggil dendam, hasad di dalam jiwanya ke atas saudaranya ketika nak menyambut Ramadan. Artinya Ramadan itu disambut dengan hati yang baik, hati yang sejahtera. Saya rasa inilah di antara tajuk yang tidak menjadi perbincangan kita. Kita duk baca nak buka puasa berapa hari dah, nak beli makan yang untuk berapa orang, itu pakar sungguh kita. Orang masjid berbicara, catering hok nak masuk pun cari siap dah. Nah, siapa tak terawih, tak apa-apa kawin tu. Dah orang terawih dia siap ngebubur pula. Allahu akbar. Macam-macam cerita. Tak apa, jangan nak marah lagi pula. Catering tak jamu kita nak. Artinya persiapan yang kita buat tidak rapi dan tidak teliti. Kita duk buat cakap nak makan. Hak Allah Taala suruh puasa, tak makan, terbalik. Habis nak buat macam mana para jemaah sekalian? Jawab dia, kita bermula persiapan Ramadan itu dengan tathhirul qalbi, membersih jiwa daripada sifat-sifat yang tak baik. Mula situ. Panjang lagi lah kalau saya undur balik ke belakang. Apa persiapan? Jawabnya persiapan yang paling besar sekali, persiapan hati kita bersih daripada sifat dendam, dengki, hasad pada orang, kerana itulah menjadi halangan yang terbesar. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, itu muqaddimah bagaimana persiapan kita menerima Ramadan. Kemudian yang saya nak bincang dengan para jemaah di sini, dia panggil al-muftiratul ma'nawiyah. Rasanya hak buka puasa, batal puasa ni banyak dah kita bicara.
Makan batal puasa, minum membatalkan puasa, melakukan jima batal, muntah, haid dengan nifas, lama dah kita duduk bincang. Yang anak nak ambil ni dipanggil dimensi kedua. Cara yang kedua dibincang oleh para ulama dipanggil al-muftiratul ma'nawiyah. Perkara-perkara yang membatalkan, menghapuskan pahala puasa. Kita tak nampak, kita dah nampak tak boleh ni. Siapa perekat nak korek hidung pun tak berani. Duduk dekat api trafik light, bila-bila tunggu lampu merah tu, kayaknya kot luar hidung. Nak masuk dalam takut batal. Telitinya nak jaga takut batal puasa. Tapi kalau orang mari cokek sikit, cara hal orang boleh tak boleh? Boleh lagi puasa-puasa bukan? Maka para ulama mengatakan dia di antara perkara yang anggota yang banyak merusakkan pahala puasa, mengikis pahala puasa, ada 3 perkara. Tuan-tuan tanda di sini. Yang pertama al-lisan, lidah. Hak ni alat senjata yang paling tajam untuk nak menghilangkan pahala puasa kita. Lidah pertama. Yang kedua al-ain, mata. Mata pun tak mudah juga dia. Yang ketiga al-uzun, telinga. Jadi kalaulah kita boleh puasa, kita kena puasa 3 perkara tadi. Puasa mata, puasa lidah, puasa telinga. Kita ambil perbincangan kita 3 perkara. Yang pertama, puasa lidah. Dia kata memang lidah tak makan, betul. Hak masuk tak ada, tapi keluar ada. Yang masuk tak ada, yang keluar ada ke tak ada? Banyak lagi benda boleh. Seorang sahabat nama dia Muaz bin Jabal. Tulis nama Muaz bin Jabal ni seorang sahabat yang sangat rapat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia cerdik. Tuan-tuan belajar ilmu Sayyidina Muaz. Bila dia mengembara berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tengok Nabi duduk seorang, dia pergi dekat lalu. Tak tahulah, tak ada riwayat kata pergi picit betih ke. Tak, pergi gosok, ya tak tahu. Kalau zaman kita sini kak, nampak tok guru tak apa segar pakat picit. Tak ada riwayat. Riwayat kata Muaz pergi duduk epek Nabi, duduk dekat dengan dia sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda orang cerdik, tuan-tuan. Pergi dekat apa tidak, pergi duduk bisik minta kawasan. Tak. Minta nombor biji ke, tak tembok tu masalah. Zaman kita lah gitu. Mu'ad kata, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Boleh kata ke sahabat-sahabat kalau jumpa dengan Nabi, 2 inilah soalan yang banyak dia minta. Ya Rasulullah, cerita kepada saya amalan yang boleh bawa saya ke syurga, jauhkan saya minan nar, daripada neraka. Sebab dia duk fikir hak panjang, tak sepikir hak pendek. Allahu Akbar. Tadi saya kena komplain kepada orang kampung. Pergi melawat pondok, betul lagi kita tengah buat pagar comel, pagar kubur. Pagar hak biasa ni tak comel. Dia kata pelik. Pagar kubur comel, pagar hak nak masuk ni tak comel. Patut hak ni comel. Kata dak, hak ni sementar ya. Hak kubur tu lama kan kita nak duduk situ, kau sementar juga. Jadi hak lama tu kita comel situ je. Dia kata boleh jawab tak apa. Boleh jawab. Mana lepaslah jawab ni. Jadi kita ni pagar rumah kita comel, pagar kubur taklah ke mana. Muka tu pak orang mati je buat comel, dia tak senyum dah. Sedap ke dia. Kita tak tahu kita nak duduk situ lama. Hak rumah ni tak tahu apa. Buat 2-3 hari lagi innalillah pun tak tahu. Jadi Muaz radhiyallahu anhu cerdik, dia mari tanya soalan yang cerdik. Beri pada saya amalan bawa ke syurga, jauh daripada neraka. 2 benda tu padan dah tu. Nabi kata apa? Laqad sa'altani an azim. Muaz, kamu tanya saya ni benda yang cukup besar. Besar tu.
Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tuan-tuan ambil, cerita ni mengembirakan kita. Soalannya besar, tapi Nabi kata mudah nak dapat benda tu, liman yassarahullah, bagi orang yang Allah permudahkan. Kita berdoa belaka, ya Rabb, Allahumma ja'alni minhum, jadikan kami daripada orang yang dipermudahkan. Kata amin belaka. Apa Nabi kata? Tengok tanda, ringkas je. Ta'budullah wa la tusyrik bi syai'a. Yang pertama sekali, sembah Allah, jangan buat syirik. Berasa payah ke mudah? Mudah ya, sembah Allah, jangan buat syirik. So, wa tuqimus salah, jaga solat. Wa tu'ti zakah, keluar zakat. Wa tasum Ramadan, puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, pergi haji. Maknanya Nabi kita beri rukuk Islam, selesai situ. Kemudian Nabi kita sambung balik, ala adulluka ala abwabil khair, nak atau tidak aku tunjuk kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Nabi kata apa? As-sawmu junnatun, puasa yang kita buat ini junnah, perisai daripada api neraka. Siapa dia nak kebal, puasa. Ada orang duduk baca dalam kitab kita lah, kita duduk mengajar kitab Jawi ni, amalan-amalan yang boleh jadi kebal. Dia mari tanya ustaz, kita nak ijazah amalan ni, kata tak jadi apa. Kebal ni, kata kebal apa kalau tak kena ya. Kalau tak look, lo ni orang main dengan bom. Kalau tak look pun terlambu juga. Saya nak ajar kepada awak kebal yang sebenar. Nak ke tak? Oh, dia kata nak lalu. Apa dia? Kebal kita daripada api neraka. Hak tu hakiki kebal. Jadi Nabi kita kata tak jadi. As-sawmu junnatun, puasa itu perisai yang menjadikan kita kebal daripada siapa? Daripada api neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah yang kita buat ini memadamkan kesalahan kita. Kita rasa berdosa ya, sedekah banyak sedekah. Wa salatul rajul fi jawfil lail, solat seorang itu pada tengah malam. Alhamdulillah tuan-tuan, pasal itulah bila Allah SWT mari pada kita, mari bila Ramadan ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dia panggil bulan tarbiyah. Kita ni bulan tarbiyah ada ke tak? Markah tarbiyah banyak, markah tarbiyah saja situ sini dah. Tapi bulan tarbiyahnya bulan Ramadan. Sebab apa? Allah beri kepada kita sebulan 29 30 hari kita mampu bangun malam. Tak banyak cerita, boleh bangun. Kau tak boleh bangun juga, boleh bangun pasal nak sahur. Jadi sambil itu, itulah peluang yang kita belajar. Bila kita dah boleh bangun pada waktu itu, kenapa kita tak tambah sikit, tambah lagi 5 minit awal untuk kita bertahajud? Subhanallah. Maknanya orang kalau sebulan bertahajud, dia akan rasa kemanisan bertahajud, dia tak akan tinggal lagi, insya-Allah taala. Tapi kalau kita tak main lagu ni, tak jadi. Akhir hadis tu panjang. Akhirnya Muaz tanya, ya Rasulullah, Nabi kata kuffa alaika hadza, Nabi tunjuk pada lidah, jaga ni, jaga lidah ni. Muaz kata, ya Rasulullah, apakah kita diambil tindakan dengan sebab lidah? Nabi kata, sakilat ka ummuka ya Muaz, susahlah mak macam ni. Berapa ramai orang yang dihumban ke dalam neraka di atas mukanya, illa hasaidu alsinatihim, puncanya mari daripada lidah. Hadis ini riwayat oleh At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Jadi yang pertama yang kita nak tadi, iaitulah nak jaga lidah. Biar lidah kita berpuasa. Dalam hadis lain Nabi kita sebut, amsik alaika lisanak, pegang lidah kita. Wal yasa'ka baituk, biar rumah kita jadi luas. Tuan-tuan jangan salah faham pula. Lama kali ukur rumah, sepik rumah kita ni baru 10,000 kaki, Nabi suruh peluah. Tak buat plan baru pun nak buat rumah. Luah di sini para jemaah sekalian, luas kita masuk dalam rumah, kita serah luah rumah. Ni kita masuk rumah serah luah ke sepik? Luas sepik rumah ni bukan duduk di apa ni, bilangnya kaki, hati tak tenang. Pasal itulah duduk rumah kat Allahu Akbar, nak minum air tak lalu.
Oh, kalau saya telefon ajak mari kedai kopi, tak apa. Biar kedai kopi bawah pokok laku. Kadang-kadang kedai kopinya dia buat tepi pagi, busuk banget, laku juga situ. Anjay sungguh. Kalau orang tino buat rumah dengan Allahu Akbar, cawe gelah dia tu sena ambil dalam mari tak sedar. Pasal inilah dia panggil wal yasaka baituk, biar rumah kita jadi luas. Macam mana kita nak luas rumah kita? Rumah biarlah dimasuki oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Hari ni kadang-kadang rumah kita tak cukup rahmat, tak cukup rahmat. Masuk pagi sampai gelap duk main lagu yonyeh pak cerah. Gambar pula gatul macam-macam benda. Daripada gambar orang, gambar monyet ada berlaku. Habis benda duduk. Jadi malaikat rahmat tak masuk para jemaah. Yang ketiga, wabki ala khati'atika, Nabi kata tangisilah di atas kesalahan kita. Jadi dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang cukup besar. Maka bila mari jaga lidah di bulan Ramadan, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala bawa satu bab dalam kitab dia Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim. Nawawi kata bab hifzil lisan lis-shaim. Bab jaga lidah bagi orang berpuasa. Maka dia bawa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tanda ni. Iza asbaha ahadukum yauman saiman, apabila kamu berpuasa, fala yarfus wala yajhal, jangan lagi rafas. Rafas tu maknanya bercakap benda-benda tentang perempuan. Puasa tapi duk bicara anak bini, tak boleh dah. Ataupun dengan isteri dia sendiri pun duduk bicara tentang hak kerja malam, tak boleh. Tengah hari awak tak tahu ya, tak tahu. Wala yajhal, jangan jadi perangai macam orang jahil duk tempik sana sini bercakap tu pasal itu tak boleh. Bahkan Nabi kita bagi tip, wa fa ini mru'un syatamahu au qatalahu, kalau orang mari maki kita, kata bahasa dia ni gini ataupun mari nak pukul kita, Nabi kata fal yaqul, naklah kita jawab inni shaim, saya puasa. Minta maaf lah weh, dia mau kecek sore lah, saya puasa. Dia pula hari je tak. Cuma kalau bulan Ramadan kata gitu, dia kata apa? Mu ingat aku tak puasa? Balah pula. Masalah. Main orang tak khabar ni, air payah dia nak kira dah. Nak kira apa dia? Yang pentingnya Nabi kita ajar supaya kita buat. Dalam hadis ni dalam dikeluar oleh Imam Al-Bukhari dan juga dalam Muslim. Satu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun, puasa itu perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, bila kita masuk hari kita puasa, jangan lagi buat benda-benda yang menyebut tentang perempuan. Kata ulama ar-rafah juga al-laghu fil kalam, bercakap hak tak ada faedah, bobe dia bercakap tak payah. Wala yaskhab, dan jangan duk bertempik, duk melau sana sini tak payah. Fa in sabahu ahadun, kalau orang maki kita kata inni mru'un shaim, aku berpuasa. Maka di sini tuan para jemaah sekalian, dalam menjaga lidah ni ada 5 benda nak jaga. Tulis. Yang pertama, rafas, tinggalkan perkataan-perkataan mengenai perempuan. Jangan. Kalau orang mari duduk buat cara kan nak bini 2, bini 3, tutup faiz lalu. Maaf lah weh, saya tak sabar segar gini balik. Kalau dengar kemak dia berambak ni kata, buyalah saya bodoh gitu ya, sama salah. Nah, pasal duk buat apa benda ni? Allah Ta'ala larang daripada melakukan benda tu, dia larang juga untuk bercakap. Sebagaimana orang pergi haji, Allah Ta'ala sebut, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bila kita mula pakai ihram, tak boleh lagi rafas, bicara bab perempuan tak boleh. Puasa pun sama juga. Yang kedua tanda, wala yaskhab, jangan duduk meninggikan suara, duduk berbantah-bantah, duduk balah, tak usah. Kalau ada orang mari nak balas kita, biar dia nyak, awak tak tahu ke. Kata orang awak lemah kenyai tak puas ni. Yang ketiga, wal jahlu, jangan duduk, orang panggil duduk ikut perangai yang tak baik. Mana al jahlu ni perangai orang jahil, dia panggil perangai tak reti. Yang keempat,
as-sabbu, jangan sekali-kali kita mengutuk orang, maki orang, jangan. Puasa tak makan benda baik tapi mulut duduk kutuk, lah, itu tidak boleh. Yang kelima, qaulu zur, jangan sekali-kali berkata, mengeluarkan perkataan dusta. Kata di ulama, az-zur di sini bukan makna bohong. Bohong tu biasa. Zur ni macam satu penyelewengan yang bercakap. Sebab kalau kata dia ni bohong tu maknanya dusta, kazib, dia cakap bohong mati, mudah orang kesal. Tapi syahadatul zur, saksi bohong, saksi palsu, itu bahaya. Maka Nabi kita sebut, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, siapa dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang zur, yang bohong, yang dusta, wal amala bihi, masih lagi berkata, falaisa lillahi hajatun, Allah Ta'ala tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minum. Maknanya kalau puasa untuk tak jadi berapa. Habis tak puasa lah, itu kena puasa. Maknanya dari sudut kualiti, dari sudut adab, etika puasa, kita telah langgar, kita tak ikut. Itu satu. Tamaklah kita perbincangan tentang penjagaan yang pertama tadi, yang membahayakan puasa, apa dia? Lidah. Kemudian kita pergi pula kepada mata. Baik, sebelum pergi ke mata, orang timbul lagi zaman kita hari ni, secara realitinya orang tak bercakap dah dengan lidah. Mak dengan anak tak bercakap, dia main dengan ujung jari pula. Tidak mazhab lah ni, mazhab ujung jari. Ada kawan saya kata, lah ni bolehkah kebanyakan masyarakat lah ni dia panggil mazhab wasafi. Wasafi. Gapo dia wasafi? Wasan. Mazhab wasafi dia panggil. Dia bercakap mak dengan anak dia kecek kau tangan. Mak, kita nak pergi sini-sini. Mak dia jawab beres. Tak kecek dah. Ayah dengan mak pun panggil kecek kau ujung jari dah. Mak duduk dapur panggil ayah duduk dalam bilik. Mari makan weh, siap dah ni. Lambat mari ambil gambar pula atas serek je. Tak kata kan. Jadi timbul soalan, kalau bercakap dengan ujung jari ni, masuk tak masuk dalam perkara larangan tadi? Jawabnya serupa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada orang yang satu percakapan kalimah yang diucap, yang ditulis, yang dikata, yang disebar, kecuali semuanya kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, tak usahlah duk jadi wartawan tak pasal-pasal. Allahu Akbar. Hari ni kalau kita tengok apa saja. Kalau tempat orang aksiden lah, tempat orang aksiden, ada orang berhenti ramah, tapi bukan nak pergi akak orang mati, orang sakit tu, pergi dia ambil gambar prek. Lepas tu duduk caca tepi jalan, duduk main, dia panggil update. Allahu Akbar, bala semua ni. Jadi para jemaah sekalian, kalaulah kita guna jari pun termasuk dalam malam yada' qaula zur, orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Tak usah duk sebar kat benda pelik-pelik. Hari ni macam-macam bendanya sebar. Asal jumpa sebar selalu. Allah. Saya ni kadang-kadang terpaksa dia masuk dalam grup. Dia boh dalam grup kita tu. Patutnya atas macam-macam. Sombak telefon. Nak kata apa? Tu kalau keluar ni masuk balik pula. Jadi payahlah nak kata apa. Baiklah tuan-tuan, kurangkanlah bermain benda tadi. Sebab satu, lara. Kalau cakap lara, habis masa saja, boleh tahan lagi. Tanggungjawab kita, setiap benda yang kita hantar, yang kita share, yang kita forward, adalah di bawah tanggungjawab kita. Saya atas orang ya, habis buat atas apa? Kalau tak tahu benda tu sah tak sah, betul tak betul, jangan disebarkan. Baik, kita pergi kepada penjagaan yang kedua. Nak jaga muftiratul maknawiyah, perkara yang membatalkan pahala puasa ini, iaitulah melalui al-ainu, mata. Mata ni ada masalah juga. Siapa kata tak ada masalah? Maka di antara kata di para ulama, mata ni nikmatnya sangat banyak. Buktinya kalau orang mari bawa satu beg, 1 juta dia bawa. Mari jumpa kita, saya nak beli sebiji mata awak. Agak-agak nak jual ke tak jual? Jual. Cari orang lain lah. Pergi negara-negara miskinnya jual dia, boleh jadi. Maknanya bukan harga 1 juta mata.
Maka kata di para ulama, min kufradin ni'mati isti'maluha fi maksiatillah, di antara tanda kita kufur nikmat Allah Ta'ala, kita menggunakan mata untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30, Allah Ta'ala sebut kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman laki-laki. Dalam ayat lain pula, wal lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Bagi orang perempuan semuanya jaga mata. Wa yahfazu furujahum, dan jaga farad. Zalika azka lakum, itulah yang lebih baik, lebih suci bagi kamu. Kata di Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, ini adalah arahan daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, supaya menjaga mata dia daripada benda haram. Jangan dia tengok kecuali kepada benda yang diharuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara mudaratnya mata ni, tanda tuan-tuan, kita buat motivasi sikit pasal bulan Ramadan ni, mari lagu mana kita nak jaga mata kita. Yang pertama sekali, orang yang tengok kepada benda haram itu, dia telah meletakkan diri dia di bawah kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah Ta'ala akan murka. Satu. Yang kedua, tuzhibu bilazzatil ibadah wa halawatil munajat. Akan sebab mata duk tengok benda haram itu menghilangkan kemanisan beribadah. Kalau kena sini kita rasa pelik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hari ni kita beribadat rasa manis ke rasa berat? Berat tu. Orang ajak baca Quran payah selalu. Oi, jangan. Baru ni kita buat orang buat pelancaran derma kutip Al-Quran. Saya kata, tuan-tuan nak berapa ribu nah? Dia kata tak banyak, nak bagi tempat orang miskin. Kita kata nak 10 ribu, 100 ribu, insya-Allah sekejap orang akan bagi. Malah ni kalau saya kempen, tuan-tuan, nak 1000 Quran, agak-agak dapat tak dapat? 5-10 seorang. Tapi kalau saya keluar senara nak khatam Quran minggu depan, agak-agak berapa orang nak tulis? Nanti boleh puasa lah ustaz. Boleh puasa dulu. Mari boleh puasa pula. Awal lagi tu. Akhir sekali ujung kalau khatam, kalau tak khatam innalillah. Sebab apa dia panggil hilang lazzatul ibadah, hilang lazat ibadah itu punca mari daripada mata. Dia dalam ada satu syair kata, hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laisa yajtami'an. Mata yang suka tengok maksiat, dia lemah nak tengok kepada Quran. Satu benda tak akan bercampur di antara dua perkara. Jadi para jemaah nak suruh kita rajin tengok Quran, barulah kita kurangkan tengok maksiat. Allah. Dan halawatul munajat, akan hilang rasa manis bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Kita nak baca Quran rasa lemah, nak bermunajat pun lemah. Hari ni kita nak berdoa pun rasa lemah. Pasal tu doa-doa kita banyak kali kita suruh orang doa. Sakit doa orang lain juga. Boleh rumah baru pun orang. Gapo dia pun orang. Mari bulan Ramadan ni pula banyak borai-borai orang suruh pakai isi 20 rias orang doa ke mak ayah. Kita anak dia tak doa juga pakai WBT. Itu masalah hilang kemanisan bermunajat. Pasal apa? Mari daripada mata. Yang ketiga, dengan sebab tengok pada benda haram itu, hirmanu syakhs al-ilm an-nafi', menghalang seorang manusia mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahu akbar. Hilang kita ilmu bermanfaat. Ngaji ilmu banyak tapi tidak memberi faedah. Tuan-tuan para jemaah sekalian, kita hari ni belajar banyak ke sikit? Hari-hari dengar kuliah. Alhamdulillah lah dengar kuliah tu baik. Jangan tak dengar pula. Tapi kalau kita senarai, kalau kita dengar kuliah 5 tahun lepas, dengan kita dengar kuliah tahun ni 2016 ni, berapa beza naik taraf ibadat pada Allah Ta'ala? Berapa beza? 5 tahun lepas dengan hari ni, solat sunat rawatib 12 rakaat qabliyah ba'diyah, lekat ke tak lekat? Sudah tanya tu dia kata ya. Solat apa ni, puasa sunat hari Senin jaga-jaga, Khamis jaga-jaga, ada ke tak ada? Acu awal buka daripada awal tahun baru ni sampai ke hari ni, berapa hari kita puasa sunat tahun ni?
Tak boleh nak jawab juga. Khatam Quran berapa kali sebulan? Ini punca mari daripada mana? Mari daripada kita tahu semua kelebihan tapi kita tidak ambil manfaat. Sebab punca kata di para ulama tasawuf ni kata, dia kata puncanya an-nazratul muharram. Tengok pada benda haram terhalang habis hak lain-lain, dia sakut habis. Allah. Itu pun nasib baik kalau kita pergi dengar kuliah, dengar ceramah. Kalau tak pergi dengar langsung tak tahu apa jadi. Pakai hanyut gitulah. Kadang-kadang kita rasa ajaib tengok anak-anak muda kita, tidak muda benar dah, umur 40 lebih 40. Jumpa dengan dia kok kenapa hebat molek, pakai kata, pakai gelar lagi, gelar kayu kokar. Kalau tanya dia beli Mekah ni tu. Pakai kata tekok. Seluar pelik-pelik kata bangsa apa dia ni. Nak kata Melayu ke kata. Jadi suka. Baiklah. Maka apakah benda ilaj? Tuan-tuan tanda ni. Apakah penawar kepada mata kita? Nak lagu mana? Supaya kita boleh jaga mata. Yang pertama sekali, muraqabatullah fi sirri wal alan. Kita ingat kita ni duduk di bawah pengawasan Allah Azza wa Jalla. Kalau berasa nak jeling tengok benda tak molek, tengok Tuhan duk tengok. Kita ni kalau pergi tempat ada CCTV, berani tak konsep benda-benda? CCTV tu jangan. Tak berani. Kalau tidak tepuk-tepuk ke dia tak tanya, comel rumah dia ni tak. Tapi kenapa waktu kita nak buat benda-benda tak baik, kita terlupa kepada muraqabah, terlupa kepada Allah Ta'ala perhati tengok pada kita. Ini satu. Maksudnya kalau ada hak ni, kalau kita dapat hak ni, kita akan tinggalkan benda-benda yang tak baik. Tuan-tuan, hari ni kita kadang-kadang nak cari ceramah dalam telefon kita. Bukan nak cari ceramah, cari tazkirah Abu Anas bab Ramadan. Sebelum jumpa Abu Anas tu, jumpa dulu mek-mek tepi. Cerita sedap pula ala kat situ akhirnya. Tapi kalau ada muraqabah, kita istighfar terus. Tengok astagfirullahalazim. Tahu lalu. Tak tepi saja. Pasal ada muraqabah. Sama juga dengan benda-benda lain yang kita, Allah banyak benda. Yang kedua, kata dalam senarai kita ni, nak jaga mata kena kahwin. Kahwin. Nikah. Tak cukup seorang, dua orang. Tak ada dua, tiga, empat boleh berlaku. Orang muslimat jangan marah. Nakut berlaku hak depan hamba ni tak ada. Tak sedap takut, tak sedap buat. Buat boleh. Bahagia bersungguh tak ada. Kalau ada pesorang dua senyap-senyap. Senyap-senyap tak salah. Baru ni sok khabar tanya pasal ramai orang kahwin senyap. Sok khabar telefon kampung dia tanya, "Ustaz, minta komen. Saya kata orang kahwin senyap-senyap tak declare perkahwinan ni manusia yang penakut. Tidak layak untuk kahwin lebih pada. Ada gugu hok senyap pakat telefon. Guano kata gu tu. Kata tidak kata demo. Nak royak pasal kita jumpa banyak dah benda. Bila mati, jujur mari anak kecil nak tengok ayuh. Weh, nombor satu tengok mari dua anak pulak ni. Mentah mari pulak kereta lain pulak tu nak tengok ayuh. Astagfirullah, ada pulak. Isunya lepas hari mati tak balas lah. Lepas pada mati tu bukan jadi. Ada hak mari royak tak ada dah. Harta tu kan mau habis kau abai-abai kau hak anak nombor satu. Hak kecil tak ada. Sedangkan mereka ahli pusaka. Walaupun dia kahwin sembunyi ke tak sembunyi, atas perkahwinan dia sah, anak tu boleh pusaka. Jangan main-main. Jadi kalau kita rasa tak gerak, ambil nombor 3 ni lah. Nombor 3 ni Nabi kata as-saum. Ya masyarakat syabab, siapa dia orang muda, orang kuat ni, nikah kalau berani, kalau mampu. Faman lam yastati', siapa dia tak mampu, tak seduk buat besar. Fa alaihi bis-saumi fa innahu lahu wija'. Puasa itu menjadi ubat penawar kepada mata kita. Bila kita puasa lembek, tapi kalau puasa hidup di bazar apa jadi? Dulu orang panggil bazar Ramadan. Minta maaf lah ahli majlis jangan marah. Kadang-kadang kita terpaksa kena tukar baris. Daripada baris atas jadi baris bawah. Dia ada 2 kiraat. Mula-mula bazar dulu. Lepas tu baca baris bawah jadi bazir Ramadan. Dah beli 3 tangan penuh, 2 tangan penuh, galah lagi. Akhirnya nak makan apa? Kalau tidak gila lah tu siapa? Subhanallah. Ada beberapa tahun lepas ada orang buat kajian makanan-makanan yang dibuang di bulan Ramadan saja banyak. Hak negara kita ni hak negara Arab sudah kira. Jadi itu masalah kita. Yang keempat, kita cuba menjauhkan diri kita daripada benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah. Jadi tak sudah tengok benda-benda yang tak baik.
Maka itu di antara cara kita nak menyelamatkan mata kita daripada tengok benda yang tak baik. Kemudian kita pergi kepada alat yang ketiga untuk nak jaga puasa ni, iaitulah al-uzun, telinga. Telinga kita ni suka dengar benda pelik-pelik. Kita tak suka dengar. Jadi jaga. Kalau orang cakap, orang bercakap, jangan sekali-kali kita duduk dengar dia. Tak usah. Dengar dia. Sebab apa? Orang yang bercakap, bila kita dengar, kita akan berdosa sekali dengan dia. Akan berdosa sekali dengan dia. Dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 140. Tanda tuan-tuan, An-Nisa 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Jadi Tuhan kata apa dalam Quran ini? Ada satu kumpulan bila tu ayat Quran, mereka perli main, duk nyanyi kata orang. Hari ni orang baca Quran tak perli mana. Tapi kalau orang nak bicara bab hukum Quran, mula nak perli dah. Di antara benda yang saya tengok menjadi mainan manusia hari ni, apabila kita baca ayat-ayat hukum, riba haram, habis gagal. Ni yang isu terakhir kita ni, yang menjadi permainannya apabila timbul ayat-ayat tentang hudud, qisas, duk balah dalam, tak tahu siapa dah, siapa dia sokong, siapa tak sokong. Tu baru cerita sokong, baru tu nak buat tak buat, tak tahu lagi siapa dia nak buat. Jadi banyak masalah. Jadi dalam ayat Quran kata, apabila ada orang kafir yang engkar ataupun puak-puak munafikin yang berpemai yustahza'u biha, fala taq'udu ma'hum, mu jangan duduk sekali dengan dia, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka tukar tajuk. Mana kalau duduk buat tajuk hina Islam, buat benda tak baik, jangan duduk. Pasal apa? Innakum idzam misluhum, ketika itu kamu berdosa sekali dengan dia. Ini dia panggil orang yang dengar benda-benda yang tak baik, maka dia sekali dengan dia. Jadi kalau kita dengar orang mengumpat orang duduk kata, orang tu kata gini, kita senyap, orang tak tahu. Orang kata orang buat dok ya, lah kita berdosa juga. Sama ada kita bantah atau kita keluar. Itu di antara masalah yang berlaku hari ni. Banyak anda tengok dalam grup-grup yang dibuat ni, grup inilah mazhab wasafi ni. Nah, dia mengupak kadang-kadang geruk orang baik-baik ni, atas nama geruk pendakwah lah, atas nama geruk imam, tapi dalam tu duk kata kau orang pagi sampai gelap. Kita hodok dalam tu, kalau tak keluar, tidak leh geruk, bermakna apa ni, innakum idzam misluhum, kamu sekali dengan dia juga duk mengumpat orang. Ini bahaya. Jadi sempena Ramadan ni tengok geruk otak pakai hijau tubik belakang tu keluar. Kalau nampak dia orang masuk balik, dia beli SIM card lain, mati hak tu. Mudah ya, dia WhatsApp ni mudah. Dia beli SIM card 10 ya. Buat sekali, lepas tu mampu SIM card tak apa dah, dia hidup dah buat tu. Kita belajar banyak dah nak selesai masalah ni. Nih, ayat Quran kata di para ulama, al-mustami'u syarikul mughtab. Siapa dia dengar, orang ni sekali dengan orang mengumpat. Berat tak berat dosa? Waktu pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, tanda Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada orang minum arak, kena tangkap. Majlis perbandaran pergi tangkap, buat mari ke mahkamah nak jatuh hukum. Hak sore tu kata dia tak minum, dia bersumpah dah, dia puasa hari tu tak minum, tapi duduk sekali dengan orang minum arak. Apa jadi? Faqala, kata di Umar, ibda'u bihi fil jalad, musbak dia dulu bila pada hak minum arak. Mungkin dia buat berapa dengan waktu di situ. Dah kita puasa dah, lari lah puak minum arak, kalau tak dengar lari. Ingatnya. Jadi kata di Umar, alam tasma' qauluhu ta'ala, mu tak dengar Tuhan kata fala taq'udu ma'hum, jangan duduk sekali dengan dia. Jadi tuan-tuan, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala iza sumta falyasum sam'ak, bila kamu puasalah telinga kamu, wa basara, matam, wa lisanak, lidahmu, anil kadhib wal ismi, daripada dosa dan segala pembohongan, wada' azal jari wal khadim, tinggallah menyakiti jiran dan juga khadam-khadam. Jangan duduk ni nak majlis jangan buka puasa tapi duduk marah kau orang kerja lah,
puasa apa lagi tu? Wal yakun 'alaika waqarun wa sakintu yauma siyamik, hendaklah kepada hari puasa hari kita tenang, wala taj'al yaumu fitrika, jangan jadikan hari kita tak puasa hari puasa sama lah. Maka itulah para jemaah sekalian yang dapat kita bincang 3 alat. Cuma ulama berbahas tentang batal ke tak batal puasa orang buat maksiat, macam orang mengumpat orang, batal ke tak batal. Jadi jawab dianya, majoriti ulama daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i semualah, dia kata tidak batal puasa tapi batal pahala. Maknanya mula jadi orang ni puasa saja kosong, tak ada dalam rekod dia, pahala dia habis bagi orang belakang, tak jadi. Ada setengah orang, setengah ulama ni dengar ni, ada juga hak bahasa keras sikit. Dia itulah nama dia Al-Auza'i. Imam Auza'i kata innal ghibata tuftir, mengumpat aja batal puasa, kena qada lain. Ada juga pandangan lain mazhab Az-Zahiri, dia kata semua maksiat, tak kira mengumpat tak mengumpat, asal buat maksiat batal belaka. Jadi kita mengatakan, majoriti ulama mengatakan tidak batal puasa tetapi batal pahala. Itulah di antara motivasi yang dapat kita bincangkan, iaitulah dipanggil muftiratul ma'nawiyah, perkara yang menghilangkan pahala puasa. Jadi bagaimana tip untuk kita menjaganya? Alhamdulillah tuan-tuan, untuk ambil tip tentang puasa ni saya banyak buat dalam YouTube, atau tengok dalam kertas hijau tu ada nama Abu Anas Madani dengan Dar Taibah channel. Cari dalam tu, kita akan jumpa kuliah-kuliah kita tentang Ramadan. Jadi sebagaimana yang kertas yang telah dibagi, mana kertas hijau tu dapat belakang, yang tak dapat tu ambil bagi belakang. Muslimat dapat, mari sini kita baca sikit. Dia pasal kertas ni kalau tak baca nyelipak, lepas tu tak boleh poket, balik-balik tak tahu duduk mana. Sekuat-kuatnya lalu juga, sekali pitah lalu tak. Tengok tajuk kita, comel tajuk dia amalan-amalan di bulan Ramadan. Amalan-amalan yang maknanya benda-benda yang patut kita buat bulan Ramadan. Nampak berapa? Tak banyak mana pun. Kita senaras sini lebih kurang dalam 7-8 perkara. Yang pertama sekali iaitulah berpuasa. Alhamdulillah pada jemaah sekalian, oleh kerana memang kita boleh puasa, nak puasa, maka puasalah kita. Yang kedua, Ramadan dan membaca Al-Quran. Kita kena tahu, tahun lepas kita boleh khatam berapa kali? Senara ada sikit, ingat balik. Sebelum tahun lepas boleh berapa kali khatam? Buat perbandingan. Tahun ni kita nak berapa? Semua benda orang kerja ada target dia. Tahun ni kita nak banyak ni, kita punya target dia panggil. Tak kira Ramadan tak ada target, kita nak berapa kali khatam Quran, biar ada. Kayak hamba tak boleh lambat baca, tak apa, asal ke baca. Tapi biarlah sekali khatam kena ada. Tak kira nak tunggu orang baca kita ya. Mentah kalau ada boreh-boreh orang duduk apa ni suruh bayar. Mahal juga. Bayar 500 boleh pahala khatam Quran di Mekah. Macam-macam lah untuk lebar kita ni duduk cari kerjanya. Jadi tak sah, jangan harap ke orang, kita sendiri kena baca. Tengok dalam sejarah ni, Imam Syafi'i, cerita Ibn Rajab kata Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Kita tak sedap memikir 60 lah, sekali 2 kali pun comel dah. Kalau boleh 3 kau comel dah. Baik, yang ketiga qiyamul lail. Apa makna qiyamul lail? Mesti kita berdiri di bulan Ramadan ni. Banyak kalau zaman sekarang ni orang panggil tarawih, solat tarawih. Solat tarawih ni tak tahulah nak kata, sudah ada arahan-arahan daripada pejabat agama dan orang-orang besar, dia mesti solat 20 rakaat. Bagi saya lah, kita duk belajar, duk mengaji ni, solat tarawih tu bilangan dia tidak menjadi masalah. Nak buat 8 ke 20. Imam Syafi'i kata, tengok ni dalam cerita ni, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku pernah solat di Madinah sebanyak 39 rakaat. Kau nak agak masjid kaduk kan ni 39 kosong. Ni kata email meminta tukar bagi bajet lain pula dia. Lah kau 39 pula 20 berasak dia. Jadi sekarang ni kita kena mikir isu kualiti.
Mana kalau 20 rakaat sudah pukul 11 malam, comel. Kalau 8 rakaat boleh 11 malam juga, tak apa. Jangan pula macam di Indonesia tu 23 rakaat 7 minit. Tak tengok dalam video. Allah, nyak semaya lagu mana 7 minit. Berat kita ni. Tak tahu. Dia kata dia orang kita tanya dia kata berpuluh tahun dah tradisi dia semaya lagu tu. Buat kita ni kena buat latihan aja, buat tak email dah. Kita pecah rekod kali tu. Masjid mana paling cepat sekali. Jadi para jemaah sekalian, ibadat yang saya nak kempen ni, tengok, sebagai peringatan, setiap jemaah hendaklah menyempurnakan solat tarawih bersama imam supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyam, yakni berdiri solat sampai ke cerah. Nak ke tak nak? Allahu Akbar. Siapa dia tak nak kan? Jadi cerita dia, Nabi kita solat qiyam ataupun zaman kita panggil solat tarawih sampai setengah malam. Bila sampai setengah malam, sahabat-sahabat ni mari komplain. Sahabat Nabi komplain juga. Kalau zaman kita lah ni orang komplain tu email tak pelik lah. Ya. Tapi nak komplain biar lagu ni. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, baru setengah malam, berapa berhenti dah? Kau nak agak. Ada orang berani mari komplain tu email. Baru pukul 10 tu email berhenti dah. Kau nak agak. Tu email lagi. Orang masjid ni warak-warak. Nabi SAW yang bersifat dengan rahmatan lil alamin, Nabi tak kata sambung balik tak. Nabi bagi jawapan, tengok dalam hadis, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang berdiri bersama imam sehingga sudah. Mana tu imam dia siapa sudah 20 jangan lari. Ni 20 dia lari 10. Kalau buat 8 lari 4. Berapa tak lari je. Tu ada. Allah, dia nak pergi mana tak tahulah. Kadang-kadang tu kedai colek berheret. Siapa dah dia tempat ni. Keren pun tak akak lagi siapa dah dia. Ni maya tarawih lagu mana? Tak mikir benda-benda lagi tu tuan-tuan. Tengok Nabi kata apa? Siapa dia solat bersama imam sampai sudah, ditulis baginya pahala berdiri malam sampai cerah. Nak tak nak kita bonus? Allahu Akbar. Habis kalau orang lagi tengah jalan lagu mana? Ada juga orang tanya, dia kata, ustaz kena royak juga waktu pun. Kata royak tak boleh sembunyi ilmu tak. Siapa dia lari tengah jalan 4 rakaat kalau 8 rakaat 10 keluar, orang tu sudah dikira check out dah. Tahu mana check out? Maknanya tutup file dah. Malaikat kata sekatu ya pahala dia boleh. Tapi bagi orang sudah kali ngetuk email, dia balik rumah sambung lagi tadarus, lepas tu dia jenera tidur nak kerja esok, insya-Allah pahala dia ditulis pahala qiyamul lail sampai penuh. Alhamdulillah tuan-tuan, ambillah tawaran istimewa yang kita namakan projek mega ni. Projek mega tak apa tu. Qiyamul lail satu malam kita nak berdiri 20 rakaat boleh letih. Dah, baik. Yang keempat, banyaklah bersedekah di bulan Ramadan. Di antara sedekah yang kita patut kita fokuskan iaitulah beri makan orang puasa. Beri makan orang puasa. Tak boleh dah ramai dah masjid ni. Siapa dia kata di masjidnya? Pergi masuk dalam kampung tu cari orang keluarga-keluarga yang miskin. Pergi tanya dia, awak sehari makan berapa ekor ayam? Berapa kilo beras? Hantar dia. 2-3 hari atas sekali. 2-3 hari atas makan lagi. Kalau rasa nak atas makan hok masuk dah lagi comel. Allah, tengok ni. Pahala man fattara saiman, siapa dia beri makan orang puasa, orang buka puasa, kana lahu mislu ajrihi, maka pahala dia sama seperti orang puasa boleh. Ghaira annahu la yunqasu min ajri as-saimi syai'an, dia tidak mengurangi pahala orang puasa. Mana orang puasa boleh pahala 100, kita boleh pahala juga. Nak kata nak kita ambil pahala orang nak. Pasal itulah saya lah bagi cadangan kepada ahli masjid supaya tidak senaraikan nama orang anjur buka puasa setiap hari. Tak sah. Setengah masjid siap dah 30 hari ni. Masjid kita ni boleh ada siap dah. Lepas tu orang mari pula penuh dah. Berapa kita nak sekat orang nak buat kebajikan? Kenapa? Jadi saya syorkan supaya tabung buka puasa disatukan. Boleh. Mau nak pergi berapa? 1000 masuk. Awak 100 boleh. Saya tak ada mampu. RM10 ya boleh. Tak RM10. Mana kalau RM10 dia masuk, nak bagi dengan buka puasa 10 kali, jadi berapa ringgit sehari dia? RM1 sehari. Tapi dia ada share ke tidak? Ada saham ke tidak? Ada saham.
Jadi kalau kita buya orang ni ya sehari, esok orang lain, maknanya orang sehari kita boleh sehari tu ialah pahalanya, orang lain hari lain tak boleh. Tapi kalau disatukan akaun tabung buka puasa, setiap hari kita buat tu, orang yang masuk duit dalam tu walaupun 10 sen, 30 sen, RM1 sehari, dia ada saham. Dia boleh pahala orang setiap hari dapat. Ini dia panggil. Kita kadang-kadang benda yang kecil tak nampak bagaimana kita nak meraih pahala orang setiap hari. Tak sedap lagi tu. Dia panggil tidak eksklusif. Bahasa orang lah ni. Eksklusif macam. Kalau tak sedap lah nama saya tak ada dalam senarai. Ya Allah. Kita nak nama dengan manusia ke, kita nak nama supaya Tuhan kabulkan kita. Ada lil qabul. Kata di ulama lebih baik sebab tak ada nama. Orang yang nak mari pun tak selesa. Dia gitar juga nama. Siapa dia hari ni? Tengok. Pak mak tahun lepas nasi buku ya. Dia mikir juga. Tengok apa dia? Haji. Haji tahun lepas nasi mandi. Dah. Wah menambah. Meja tambah kemah lagi luar mak mari. Pasal ada kluster. Ada berlaku orang panggil darajat. Tapi kalau kita satu kan, tak tahu siapa, semua yang masuk dalam tabung kita dapat pahala berlaku. Tuan-tuan boleh fikirlah, boleh fikir balik. Kalau senarai dah tu tak apa, kita ubah jadual tahun ni, berjama yang buka puasa setiap hari di sini oleh semua penaja. Semua penaja maknanya orang masuk banyak ke sikit ikut share yang dia ada. Lepas 15 Ramadan kita tengok tabung banyak lagi dah. Banyak lagi ni. Kita sehari habis 2,000. Maknanya nak cukup 30 hari, nak 15,000, nak 30,000. Kita ada 50,000 lagi. Tuan-tuan jangan bimbang. Orang di Palestin tak cukup makan. Orang di Rohingya tak cukup makan. Orang di Syria, di Halab tak ada makanan. Tak reda kita nak hantar makanan kepada mereka. Allahu Akbar. Biarlah kita kenyang sini, sahabat-sahabat kita di sana juga kenyang. Jadi di antara lagi, yang kelima kita bicara panjang dah, menjaga lidah tadi. Yang keenam, banyaklah istighfar dan berzikir banyak bulan Ramadan. Kata di para ulama, nafsuka, nafsu kita ni kalau kita tak sibuk dia dengan zikir, dengan benda baik, dia akan sibukkan kita, dia kucar kita dengan benda tak baik. Pasal apa kita jadi banyak benda lara ni? Sebab kita tak nyibukkan nafsu dengan benda baik. Orang panggil tak wih togah dia. Acuk wih togah dia. Mung pagi zikir, tengah hari baca Quran, petang nasihat. Bila dia ada kerja, tak ngacau ya. Itu dia panggil inilah di antara 2-3 perkara sunat amalan-amalan di bulan Ramadan yang patut kita lakukan. Kemudian bila mari, kalau ada orang ada duit lah, pergi umrah cantik. Dalam hadis Nabi kata umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah bulan Ramadan pahala dia macam pergi haji. Siapa dia nak pergi umrah, gilah. Yang ke-8 i'tikaf, insya-Allah 10 malam terakhir esok kita akan i'tikaf. Di samping kita mencari Lailatul Qadar. Jadi risalah yang kedua ni tuan-tuan boleh tengok dalam website Abu Anas Madani itu, cari tulis risalah Ramadan yang nombor 2. Itu kita akan bincang khas tentang i'tikaf dan juga Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para jemaah sekalian. Saya rasa itulah saja. Terima kasihlah kepada pihak masjid dan juga pihak majlis daerah yang mengatur untuk kita bertazkirah pada malam ini bersama dengan para jemaah sekalian. Sekian, aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.